Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi pada kali ini kita akan membincangkan soalan-soalan yang terdapat di dalam buku teks Matematik Tingkatan 3 pada muka surat 124 dan juga 125. Jadi saya akan mulakan dengan uji diri bermula daripada soalan 1 dan seterusnya. So yang pertama bermula dengan soalan 1. Raja di sebelah menunjukkan segitiga bersudut tegak KLM. Hitung theta dalam darjah dan minit. B sin 90 tolak theta dan C cos 90 tolak theta. Jadi saya mulakan untuk soalan A. Jadi untuk soalan A, sudut telah diberikan dan diberi 8 adalah opposite. So sisi bertentangan, manakala 15 adalah sisi bersebelahan ataupun A, adjacent. Maka sekiranya saya ada opposite dan adjacent, nisbah trigonometri yang akan digunakan adalah tan. Jadi daripada soalan, tan theta adalah sama dengan opposite iaitu 8 over adjacent iaitu 15. Jadi untuk mendapatkan theta sahaja, pada kalkulator untuk dapatkan theta sahaja saya akan tekan shift tan 8/15. So bila tekan enter, kita akan dapat 28.07 darjah. Ataupun tapi soalan A minta theta dalam darjah dan minit. Jadi sebaik saja saya dapat 28.0724 semua tu, kita tekan butang darjah, minit dan saat pada kalkulator. Dan dia akan berikan 28 darjah 4 minit 20.95 saat. Memandangkan 20.95 saat itu di bawah 30 saat, bermakna 4 minit dikekalkan, tidak perlu ditambah 1. Jadi jawapan akhir adalah 28 darjah 4 minit. 4 minit akan ditambah 1 minit jadi 5 minit sekiranya bilangan saat 30 saat atau lebih. Seterusnya untuk soalan B, sin 90 tolak theta. Jadi pertama sekali, di manakah pada gambar rajah 90 tolak theta mewakili sudut ini? So sin 90 tolak theta sebenarnya adalah mewakili sudut KML. Baik, so daripada situ hypotenuse kita belum tahu. So hypotenuse KM boleh kita dapatkan dengan menggunakan teorem Pythagoras, iaitu punca kuasa 2 15 kuasa 2 tambah 8 kuasa 2. Maka dari kalkulator apa yang kita akan dapat, sisi KM adalah sama dengan 17. Maka KM sama dengan 17. Jadi untuk mendapatkan sin 90 tolak theta, di mana sin 90 tolak theta juga merupakan tadi adalah sin sudut KML. Saya boleh tulis semula sama juga dengan sudut sin sudut KML. Maka sin sudut KML adalah opposite over hypotenuse. So untuk opposite, sisi bertentangan adalah 15 dan hypotenuse adalah 17. Selesai. Jadi itulah jawapan bagi soalan B. Seterusnya bagi soalan C, sama juga, di mana cos 90 tolak theta ni sebenarnya adalah cos sudut KML. Baik, jadi daripada situ cos 90 tolak theta adalah sama juga dengan cos sudut KML
Okay, dan daripada rajah, okay, cos adalah adjacent over hypotenuse. Okay, jadi sisi bersebelahan bagi sudut KML adalah 8 dan hypotenuse adalah 17. Baik, so itu adalah jawapan untuk soalan C. Okay, seterusnya saya akan pergi kepada soalan nombor 2. Sekiranya pelajar tertinggal, pelajar boleh rujuk pada rakaman video yang akan diberikan sebentar lagi. Seterusnya, nombor 2. Rajah menunjukkan segitiga bersudut tegak ABC. Diberi bahawa tan theta sama dengan 5/12. Hitung panjang AC dalam cm. Hitung nilai tan 90 tolak theta. Hitung theta dalam darjah betul kepada 3 angka bererti. Okay. Bermula dengan tan theta sama dengan 5/12. Baik, jadi tan theta sama dengan 5/12. Daripada rajah tan theta, okay, saya tulis kat bawah diberi tan theta sama dengan 5/12. Daripada rajah tan theta adalah sama dengan, okay, ini theta, opposite adalah 15. Okay, adjacent adalah BC. So, kesimpulannya adalah 5/12 sama dengan 15/BC. Ini adalah cara kerja bagi soalan A. So, BC kita boleh dapatkan dengan gunakan pistol tu. Ni So, BC kita boleh dapatkan dengan cara 12/5 darab 15. Okay, maka BC adalah sama dengan 36. Okay, BC sama dengan 36. Tetapi soalan A minta untuk hitung AC. Jadi AC kita boleh dapatkan dengan menggunakan teorem Pythagoras. Jadi AC adalah sama dengan punca kuasa 2, 15 kuasa 2 tambah 36 kuasa 2. Okay, jadi dengan menggunakan kalkulator, 15 kuasa 2 tambah 36 kuasa 2 adalah bersamaan dengan 39. Jadi AC sama dengan 39. Okay, baik. Seterusnya, untuk soalan B. Okay, untuk soalan B, nilai tan 90 tolak theta. Okay, jadi ini 90, ini theta. Maka 90 tolak theta berada di sini. Ini adalah 90 tolak theta. Okay, so 90 tolak theta sebenarnya juga adalah sudut BAC. Okay, maka tan 90 tolak theta adalah sama juga dengan tan sudut BAC adalah sama juga dengan opposite over adjacent. Jadi opposite adalah 36 dan adjacent adalah 15. Sekiranya dipermudahkan, maka jawapan akhir adalah 12/5. Okey, dibahagikan dengan 3. Okey. Seterusnya, bagi soalan C, hitung theta dalam darjah betul kepada 3 angka bererti. Jadi saya boleh gunakan mana-mana sahaja. Okey, katakanlah sebab sekarang ni AC pun kita dah tahu 39, AB 15, BC 36. Jadi saya bebas untuk menggunakan sama ada sin theta, cos theta ataupun tan theta. Okey, katakanlah saya ambil untuk menggunakan tan juga. Jadi tan theta
adalah sama dengan 15/36. Okey, maka theta sahaja saya boleh dapatkan dengan tekan shiftan 15/36. Okey, maka jawapan adalah 22.6198 tu, tapi jawapan minta betul kepada 3 angka bererti sahaja, maka theta adalah 22.6 darjah. Okey, jawapan minta kepada 3 angka bererti. Jadi ini adalah keseluruhan jawapan bagi soalan nombor 2. Okey. Seterusnya kita akan pergi kepada soalan nombor 3. Rajah di sebelah menunjukkan segitiga bersudut tegak ABC, diberi bahawa AB sama dengan 21 dan sin theta sama dengan 7/9. Hitung panjang AC. Sekali lagi, soalan yang hampir serupa dengan soalan A, soalan 2A, okay, di mana diberi bahawa sin theta sama dengan 7/9, manakala pada rajah sin theta adalah sama dengan 21. Okay, ini theta, maka sisi bertangan opposite adalah 21 per hypotenuse. Hypotenuse dalam rajah adalah AC. Okey. Jadi daripada soalan dan rajah, kita boleh gabungkan kedua-duanya, maka 7/9 juga sama dengan 21 per AC. Sekali lagi, dengan menggunakan kaedah pistol, maka kita dapat bahawa AC sama dengan 9/7 darab 21. Dan daripada situ kita akan dapat AC sama dengan 27. Okey. So, selesai bagi soalan A. AC adalah sama dengan 27. Okey, diminta dalam cm, so maka cm lah. Seterusnya bagi soalan B, nilai sudut BAC. So, nilai sudut BAC adalah ini. Nyatakan jawapan anda dalam darjah yang terdekat. Okey. So, daripada rajah, sudut BAC telah ditandakan. Okey. Dan daripada sudut BAC, sisi yang terlibat adalah 21. Okey, untuk sudut BAC, 21 ini adalah sisi bersebelahan ataupun adjacent, dan 27 adalah hypotenuse. Jadi sekiranya terdapat adjacent dan hypotenuse, maka nisbah trigonometri yang terlibat adalah cos. Okey, nisbah trigonometri yang terlibat adalah cos. Jadi untuk soalan B, cos sudut BAC, sekali lagi kenapa cos? Sebab diberi adjacent dan hypotenuse. So, cos BAC adalah sama dengan adjacent, iaitu 21. Hypotenuse sama dengan 27. Maka, untuk mendapatkan sudut BAC sahaja, okay, kalau sudut BAC sahaja, jadi kita akan tekan shift cos 21/27. Okey, dan nyatakan jawapan anda dalam darjah terdekat. Maksud dalam darjah terdekat adalah jawapan mestilah diberikan kepada nombor bulat. Okey, tidak boleh ada perpuluhan. Kalau kata darjah terdekat, ringgit terdekat, apa lagi yang selalu semua itu kita akan beri jawapan kepada nombor bulat. So, dalam darjah terdekat bermaksud jawapan bagi sudut BAC adalah sama dengan 39 darjah. Okey, bila kita bundakan kepada nombor bulat. Alright. So, ini adalah jawapan bagi soalan nombor 3.
Okey. Sebarang soalan boleh ditanyakan pada ruangan chat. Okey, kamu boleh tanya pada chat sekiranya ada kesilapan yang saya buat ataupun ada soalan yang kamu tak jelas. Okey, boleh type pada chat. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan nombor 4. Okey, bagi pelajar yang baru masuk, video ini telah dirakam dan sebentar saja lagi akan dimasukkan dalam Telegram. Okey, nombor 4. Dalam rajah di sebelah, DEF ialah segitiga bersudut tegak dan DPF ialah garis lurus. Okey, diberi PE sama dengan 5 cm. Hitung nilai X dalam sentimeter. Okey. Dan juga apa lagi ni? Darjah theta dalam darjah dan minit. Baik. So, untuk mendapatkan nilai X, pertama sekali saya akan gunakan segitiga bersudut tegak EPF. Ni. Okey, di mana PF boleh kita dapatkan dengan menggunakan teorem Pythagoras. So, PF ini 2X. So, apa yang saya akan tulis adalah 2X adalah sama dengan punca kuasa 2 13 kuasa 2 tolak 5 kuasa 2. Boleh faham 13 adalah hipotenus. Okey, 5 antara sisi yang bersudut tegak. Jadi 2x pun antara sisi yang bersudut tegak berserenjang dengan 5. Jadi hipotenus kuasa 2 tolakkan dengan sisi kuasa 2 tu. Jadi kita akan dapat 2x. So dengan menggunakan kalkulator, 13 kuasa 2 tolak 5 kuasa 2 adalah bersamaan dengan 12. Maka 2x sama dengan 12. Dan untuk mendapatkan x, bermaksud 12 perlu dibahagikan dengan 2. Jadi 12 bahagi 2 adalah sama dengan 6 cm. Okey. Manakala untuk soalan B, theta dalam darjah dan minit. Okey, jadi saya padam dahulu rajah yang telah diconteng tu. Saya labelkan dengan yang baru, di mana x telah diketahui sama dengan 6. Okey, jadi untuk soalan B, theta dalam darjah dan minit, saya akan gunakan segitiga EDP. Okey, dan pada theta terdapat satu opposite sisi bertentangan dan satu adjacent sisi bersebelahan. Maka sekiranya terdapat opposite and adjacent, nisbah trigonometri yang sesuai adalah tan. Jadi untuk soalan B saya gunakan tan. So tan theta adalah sama dengan opposite over adjacent. Okey, jadi theta sahaja. Pada kalkulator saya akan tekan shift tan 5/6. Shift tan 5/6 adalah bersamaan dengan 39.81 darjah. Tetapi soalan minta dalam darjah dan minit, maka pada kalkulator saya akan tekan butang darjah, minit dan saat. Okey, maka jawapan dinyatakan adalah 39 darjah 48 minit 20.06 saat. 20.06 saat berada di bawah 30 saat, bermaksud 48 minit dikekalkan. Sekiranya lebih 30, minit tambah 1. Sekarang saat bawah 30, jadi minit dikekalkan. 39 darjah 48 minit. So ini adalah jawapan bagi soalan nombor 4. Okey, ini adalah keseluruhan bagi uji diri. Baik, saya harap pelajar dapat terima. Seterusnya, pergi kepada soalan mahir diri. Okey, ini adalah mahir diri. Hitung nilai operasi berikut tanpa menggunakan kalkulator. Okey, sekiranya tanpa menggunakan kalkulator, saya menggunakan dua segitiga. Satu segitiga yang bersudut tegak ini.
Okey, satu lagi saya akan gunakan yang sama kaki. Okey, dan ini adalah 60 darjah, ini adalah 30 darjah. Okey, manakala sudut yang ni dengan yang ni sama 45 darjah. 3 nisbah yang perlu dihafal adalah cos 60. Okey, sama dengan setengah. Sin 30 sama dengan setengah. Dan tan 45 sama dengan 1. Okey, so daripada situ cos 60 setengah adjacent over hypotenuse. Okey, sin 30 pun sama opposite over hypotenuse. Maka sisi yang satu lagi adalah punca kuasa 2, 3. Okey, manakala untuk 45 darjah tan 45 sama dengan 1, 1/1, maka hypotenusnya adalah punca kuasa 2, 2. Okey, sekiranya tak hafal. Okey, so pergi kepada soalan A. Jadi 8 sin 60 tolak 3 tan 60. Okay, jadi saya buat bawah sikit takut tak muat. Jadi 8 sin 90 adalah 8. Sin 60 adalah opposite over hypotenuse. Jadi opposite punca kuasa 2, 3. Hypotenuse 2. Ditolakkan dengan 3 tan 60. Tan 60 adalah opposite over hypotenuse. Jadi opposite over hypotenuse, over adjacent. Okey, tetapi per satu tu kita boleh abaikan lah. Okey, per satu boleh abaikan. Jadi kita hanya tulis punca kuasa 2, 3. Okey, maka selesaikan kita akan dapat ini 4 punca kuasa 2, 3. Ini adalah 3 punca kuasa 2, 3. Kalau kamu gunakan kalkulator, 4 punca kuasa 2, 3 ditolakkan dengan 3 punca kuasa 2, 3, maka kamu akan dapat jawapan akhir adalah punca kuasa 2, 3. Sepatutnya tak payah guna kalkulator, tapi nak buktikan sahaja. Okey, jadi ini adalah bagi soalan A. Seterusnya bagi soalan B. Okey, bagi soalan B, tan 30 didarabkan dengan 2 cos 60, 2 cos 30 ditambahkan dengan 6 sin 30. Okey, buat penggantian. Jadi tan 30, so tan adalah opposite over adjacent, 1 per square root punca kuasa 2, 3. Okey, didarabkan dengan 2 cos 60. Okey, didarabkan dengan 2 cos 60, 2 cos 30. Cos 30 adalah adjacent over hypotenuse. Jadi adjacent over hypotenuse. Okey, ditambahkan dengan 6 sin 30. Sin 30 adalah 1/2. Okey, so daripada sini, kalau tak nampak, tekan sajalah kalkulator. 1 per punca kuasa 2, 3 didarabkan dengan 2 darabkan dengan punca kuasa 2, 3 per 2. Okey, kalau tak nampak, so sebenarnya akan dapat 1. Jadi 1 ditambahkan dengan 6 darab setengah iaitu 3. Maka jawapan akhir adalah sama dengan 4. Okey, ini adalah bagi soalan B. Sekali lagi ya, sekiranya tak hafal sudut istimewa, boleh gunakan dengan menggunakan dua segitiga, 60-30 dan segitiga 45-45. Okey, seterusnya soalan C. Okey, 8 cos 45. 8 cos 45 darab sin 60. Okey,
ditambahkan, tak muat saya tulis kat bawah, tambahkan dengan 8 sin 45 darabkan dengan cos 30. Okey, jadi buat penggantian 8 cos 45. Okey, 8 cos 45 adalah 8 cos 45 adalah adjacent over hypotenuse. Ini. Okey, didarabkan dengan sin 60. So sin 60 adalah opposite over hypotenuse. Okey. Ditambahkan dengan 8 sin 45. Sin 45 iaitu opposite over hypotenuse. Didarabkan dengan cos 30. So cos 30 adalah adjacent over hypotenuse. Punca kuasa 2 3/2. Okey. Dia dah nampak macam ni sedikit. Okey, maka seterusnya adalah, okey, kalau tak yakin boleh tekan kalkulator. Tapi kalau nampak sebenarnya ini dengan ni boleh potong 1 4. So dia akan jadi 4 darab square root. Saya buat besar sikit lah. Okey, 4 darabkan dengan square root 3 over square root 2. Okey, tambahkan dengan pun sama juga. Ni. Okey, ini pun 4, ini pun 1. Maka dapat yang sama, iaitu 4 darab square root 3 over 2. Okey, so apa yang saya akan dapat adalah sama dengan 8 square root 3 over square root 2. Okey, ataupun kalau gunakan kalkulator, 8 didarabkan dengan square root 3 over square root 2. Okey, jawapan akhir akan dapat 4 square root 6. Okey, 4 didarabkan dengan square root 6. Okey, so ini adalah jawapan akhir. Okey, kalau gunakan kalkulator, pastikan kamu jangan tekan ini. Jangan bagi jawapan 9.798. Okey, kerana kalau pakai perpuluhan, maksudnya kamu gunakan kalkulator. Tapi arahan tanpa menggunakan kalkulator. Tapi nak guna juga boleh, kamu kena pakai jawapan yang asal, iaitu 4 square root 6. Okey, tapi tak semua kalkulator lah akan beri paparan yang jawapan macam ni kan. Hanya kalkulator yang warna putih dengan silver tu je kan, yang ES Plus, dan juga kalkulator yang ini. Okey, yang MS memang akan bagi jawapan perpuluhan lah. Okey, kalau boleh tukarlah kalkulator tu. Okey, seterusnya nombor 2. Okey, rajah menunjukkan segitiga bersudut tegak PRS. PQR ialah garis lurus. QR sama dengan RS sama dengan 18. Okey, faham? Dan tan theta sama dengan 3/5. Mana theta? Okey, tan theta sama dengan 3/5. Hitung panjang PQ. Okey, jadi dekat sini A, daripada soalan diberi tan theta sama dengan 3/5. Daripada rajah tan theta adalah sama dengan opposite 18. Okey, ini adjacent dia adalah ini, iaitu PQ tambah 18. Sebab PQ kita tak tahu, sebab tu PQ nak kena cari untuk soalan A. Jadi daripada tan theta yang diberi dan juga tan theta pada rajah, maka kita boleh samakan 3/5 juga adalah sama dengan 18/18.
PQ tambah 18. Jadi dengan menggunakan pistol, PQ tambah 18 adalah sama dengan 5/3 darab 18. In case kalau tak dapat kira, sebenarnya 5/3 darab 18 30 kan. Tapi kalau tak yakin, kira je. Jadi 5/3 darab 18 adalah sama dengan 30. Maka PQ tambah 18 adalah sama dengan 30. Jadi PQ sahaja adalah sama dengan 30 tolak 18, iaitu sama dengan 12 cm. Ini adalah bagi soalan 2A. Manakala untuk soalan B, kita dah dapat dekat sini. So saya padam yang diconteng tadi, saya labelkan yang baru. PQ adalah 12, bermaksud PR adalah 30. Cari panjang PS betul kepada integer terdekat. Tahu ya, integer ni adalah nombor bulat. Nombor bulat positif, negatif dan juga kosong. Jadi untuk soalan B, PS kita boleh dapat dengan menggunakan teorem Pythagoras. Jadi PS sahaja adalah sama dengan punca kuasa 2 30 kuasa 2 tambah 18 kuasa 2. Punca kuasa 2, 30 kuasa 2 tambah 18 kuasa 2. Jawapan panjang-panjang macam tu. Tetapi soalan minta kepada integer terdekat, nombor bulat yang terdekat, maka PS adalah sama dengan 35. Kena ikut arahan betul-betul lah. So PS adalah sama dengan 35. Dah dapat label. Selesai untuk soalan 2A dan juga 2B. Maka untuk soalan C, iaitu mencari nilai Y, kita akan rujuk pada segitiga S, Q dan juga R. Ini adalah soalan yang lain lah. Tak ada kaitan dengan soalan A dengan B. Jadi untuk mencari nilai Y, ini adalah Y. Dan 18 adalah opposite. 18 seterusnya adalah adjacent. Jadi kalau kita ada opposite dan adjacent, nisbah trigo yang sesuai adalah tan. Jadi soalan C, tan Y sama dengan opposite 18, adjacent 18. Maksudnya tan Y sama dengan 1. Kalau tan Y sama dengan 1, ini akan sudut istimewa. Tan apa sama dengan 1? Patutnya dah tahulah. Tapi kalau tak tahu, cari saja. So shift tan 1 adalah sama dengan 45 darjah. Tekan shift tan, so dia akan keluar arc tangent. Ini adalah bagi soalan nombor 2. Seterusnya, kepada soalan nombor 3. Sekali lagi, pada pelajar yang baru masuk, video ini telah dirakam dan sekejap lagi akan dikongsikan dalam Telegram. Jadi mana-mana soalan yang tertinggal boleh rujuk lah. Soalan nombor 3. Sebuah pintu gerbang mempunyai 2 mercu yang dihubungkan dengan satu jambatan mengufuk dengan jarak X meter. So inilah jambatannya kalau tak nampak. Ini jambatan. Jika tinggi tegak jambatan dari tanah ialah 5 meter, telah dilabelkan, dan sudut di antara tiang PQ dengan garis condong PR 60 darjah, tentukan nilai X. Juga telah dilabelkan. Jadi saya ada sudut, saya ada tentang,
saya ada opposite dan saya ada adjacent. Okay, so nisbah trigonometri yang sesuai adalah tan. Okay, sebab dia ada opposite and adjacent. So tan 60 adalah sama dengan opposite X adjacent 5. Okay, jadi X sahaja adalah sama dengan 5 didarabkan dengan tan 60. Okay, so 5 darab tan 60. So saya akan dapat 5 punca kuasa 2, 3. Okay, tapi dia nak minta dalam meter. Panjang kita takkan bagi jawapan macam ni. Lagipun dia pun tak minta gunakan sudut istimewa ke apa. So beri kepada perpuluhan. So jawapan X adalah sama dengan 8.66 meter. Okay, kata kalau nak bagi jawapan macam ni tadi, nak bagi jawapan macam ni, boleh ke bagi jawapan 5 darab punca kuasa 2, 3? Jawapannya tak boleh. Sebab tiada arahan kata tanpa menggunakan kalkulator. So maksudnya dia kata boleh guna kalkulator. Kalau kata boleh guna kalkulator, kamu bagi jawapan akhir seperti paparan kalkulator tersebut, salah. Okay, kenapa? Kerana macam 5 darab square root 3 tu, macam jawapan tu belum habis. Okay, masih lagi tergantung. Tapi kalau ada arahan tanpa menggunakan kalkulator, maka itu jawapan dia lah. Tapi untuk soalan 3 ni tak ada, jadi kita akan beri kepada tempat perpuluhan. Okay, so kita tinggal kepada 3 soalan yang terakhir dalam masteri kendiri. Okay, hari ni kita habiskan terus solid bab ni. Jadi hari Jumaat ini kita akan masuk bab barulah, iaitu bab 6. Okay, saya tahu di Telegram Tekatan batch dah mula kan. Okay, so hari Jumaat ni kita akan mulakan bab tu juga. Right, seterusnya masteri kendiri soalan nombor 1. Raja di sebelah menunjukkan sebuah kuboid PQRS TUVW. QRWV dan PSTU ialah segi empat sama. Maksudnya bahagian kiri dan kanan lah. Permukaan kiri dan kanan adalah segi empat sama. Diberi bahawa PQ sama dengan 12 telah dilabelkan. QR sama dengan 7 juga telah dilabelkan. Hitung tan sudut PQS. Okay, so PQS, sudut PQS maksudnya dia minta yang ini. Okay, ini dah tahu iaitu 7. Jadi sudut PQS ini, okay, tentang boleh nampak So kalau tak nampak saya keluarkan secara menegak yang ni. Okay, so PQS dia minta yang ini. PQ adalah 12, PS adalah 7. Jadi jawab sajalah. Tan sudut PQS adalah tentang persebelah, opposite over adjacent. So equal to 7/12. Dah, itu saja. Sebab dia minta tan sudut PQS. Dia tak minta sudut PQS, dia hanya minta tan sudut PQS. Okay, soalan B. Panjang TQ. Okay, panjang TQ dalam sentimeter kepada 4 angka bererti. Okay, nampak TSQ. Sekali lagi saya buat lakaran yang baru. Okay, so TSQ, SQ tak tahu, tapi SQ boleh dapat daripada soalan A. TS tahu, TS adalah 7. Soalan minta panjang TQ, bermaksud ada 2 panjang yang kita tak tahu, tapi panjang SQ boleh dihitung. So daripada soalan A, kita boleh dapatkan panjang SQ dengan menggunakan teorem Pythagoras.
So, daripada soalan A yang ni. So, SQ adalah sama dengan punca kuasa 2, 7 kuasa 2 tambah 12 kuasa 2. So, punca kuasa 2, 7 kuasa 2 tambah 12 kuasa 2 adalah sama dengan punca kuasa 2 193. So, saya ambil dulu yang ni, 193. Okay, so yang ini saya label di sini. Maksudnya label dia juga sama di bawah. Okay, tak apa, tak bagi jawapan habis pun tak apa. Okay, sebab kita akan buat teorem Pythagoras sekali lagi kan, iaitu untuk mencari TQ. Nak mencari TQ kena gunakan teorem Pythagoras sekali lagi. So, TQ sahaja adalah sama dengan punca kuasa 2, okay, 7 kuasa 2 ditambahkan dengan yang baru kita dapat, iaitu punca kuasa 2 193 kuasa 2. Okay, saja saya nak bagi tahu bahawa punca kuasa 2 193 kuasa 2. Kalau punca kuasa dengan kuasa, maksudnya hapus. Dia tinggal 193 sahaja. Okay, sekadar nak bagi tahu je lah. Okay, so saya padam balik. Jadi, pada kalkulator, tengok apa yang saya tekan pada kalkulator. So, pada kalkulator saya akan tekan 7 kuasa 2 tambah 193 sahaja. Kenapa saya tak tekan punca kuasa dengan kuasa? Sebab kalau punca kuasa jumpa kuasa, hapus. Okay, yang penting punca kuasa 2 dengan kuasa 2 hapuslah. Punca kuasa 3 hapus. Okay, jadi 7 kuasa 2 tambah 193. So, saya akan dapat TQ sama dengan 11 darab punca kuasa 2, 2. Tapi soalan minta kepada 4 angka berti. Jadi, saya tekan kepada tempat perpuluhan. Jadi, saya akan dapat jawapan kepada 4 angka berti adalah 15.56. 15.56. Okey, kita bundarkan dengan betul. Okey, boleh rujuk balik. Jadi, untuk soalan C, nilai sudut SQT dalam darjah dan minit. Okey, SQT yang ini dalam darjah dan minit. Okey, sekarang ni maklumat ni dah terlebih lah. So, saya boleh gunakan sin theta, saya boleh gunakan cos, saya boleh gunakan tan. Okey, guna je lah mana-mana. Tetapi selalunya yang mana kita suka guna tan. Saya suka guna tan. Okey, so C tan sudut SQT adalah sama dengan ini. Tan adalah opposite 7 over adjacent punca kuasa 2 193. Okey, jadi sudut SQT sahaja. So, sudut SQT sahaja adalah sama dengan shift tan. Shift tan 7 per punca kuasa 2 193. Okey. So, saya akan dapat jawapannya adalah 26.74. Tetapi jawapan minta kepada darjah dan minit. Jadi, saya akan tekan butang darjah, minit dan saat ini. So, 26 darjah, 44 minit, 31.96 saat. Okey, kalau kita tengok pada saat, 31.96 saat dah lebih daripada 30 saat. Bermaksud, minit perlu ditambah 1. Okey, minit perlu ditambah 1. Saya tulis jawapan dulu, 26 darjah, 45 minit. Okey. Right, kenapa minit ditambah 1? Sebab saat lebih separuh. Okey, 1 minit 60 saat. Sekarang saat dia adalah 31.96. Jadi lebih 30, kita kena bundarkan minit. Okey, jadi jawapan untuk sudut SQT adalah 26 darjah, 45 minit. Baik, itu adalah untuk soalan nombor 1. Rajah menunjukkan sebuah segi empat tepat ABCD. Diberi AB sama dengan 8 cm. Okey, BC sama dengan 2AB dan N ialah titik tengah BC.
Okay, jika MD sama dengan 1/4 AD, hitung panjang MN dalam cm. Nyatakan dalam bentuk set. Set ni apa? Set ni maksudnya ni lah. Ni set. Okay. So, soalan A. MD sama dengan 1/4 AD. Okay, so kalau ini 8, BC sama dengan 2AB. BC sama dengan 2AB. Bermaksud BC sama dengan 2 darab 8 sama dengan 16. Jadi ini 16. Dan dia kata N berada di tengah-tengah. Jadi ini 8. Ini 8. Okey, itu selesai. So untuk soalan A, MD. Mana MD? Ini MD. 1/4 AD. AD juga sebenarnya adalah 16. Okey. Hitung panjang MN. Okey. So, daripada situ juga, MD sama dengan 1/4 AD. Okay, MD sama 1/4 16. So, MD sama dengan 4. Jadi, MD sama dengan 4. Ini 4. So, ini pun saya labelkan yang baru, iaitu 12. Okay, so cari panjang MN. Mana MN? Ini MN. Okay, so tengok So MN nak dapatkan mestilah kena gunakan segitiga bersudut tegak. So saya buat satu garis di sini untuk dapatkan satu segitiga bersudut tegak, di mana garis putus-putus tu panjang dia adalah 8. Okay, garis putus-putus tu panjang dia 8. Okay, so kalau ini 4, maka ini pun 4. Jadi macam mana nak dapatkan MN? Menggunakan teorem Pythagoras. Jadi MN sama dengan punca kuasa 2, 8 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2. Okey. Jadi kalau gunakan kalkulator, 8 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2, so maka jawapan kita akan dapat 4 darabkan dengan punca kuasa 5. So ini maksudnya jawapan dalam set. Okay, maksudnya tak perlu nak beri jawapan akhir. So, ini maksudnya jawapan dalam set. Okay, seterusnya soalan B. Hitung nilai theta dalam darjah dan minit. So, ini theta. So, theta saya gunakan 8 dengan 4. So, ini theta. Ini opposite. Ini adjacent. So, nisbah trigo yang sesuai adalah tan. Maka tan theta sama dengan 8/4 ataupun sama dengan 2. Jadi shift tan, jadi shift tan adalah sama dengan shift tan 2 adalah sama dengan mana ni? 63.43. Okey, tetapi soalan minta dalam darjah dan minit. So, saya tekan simbol darjah, minit dan saat, maka saya akan dapat jawapan theta adalah 63 darjah 26 minit. Okey? Yang itu. Kemudian, untuk soalan C, Syahril menyatakan bahawa nisbah luas trapezium CDMN kepada luas trapezium ABNM ialah 1/2. Adakah pernyataan Syahril benar? Okey, ini dah macam soalan tadilah. Okey, saya buat warna hitam So soalan C, luas trapezium, luas CDMN kepada luas ABNM. Okey, CDMN adalah 1/2 darabkan dengan hasil tambah dua sisi yang selari 8 tambah 4 darabkan dengan tinggi 8. Okey, so luas ABMN adalah 1/2 darabkan dengan hasil tambah dua sisi yang selari darabkan dengan 8. Okey, so dekat sini apa yang saya dapat adalah untuk sebelah kiri saya akan dapat 1/2 darab 12 darab 8.
Okey, maka saya dapat sebelah kiri adalah 48. Sebelah kanan saya akan dapat 1/2 darab 20 darab 8 adalah sama dengan 80. Sana. Nak buat kerja lah. Okey. Sana. Show. So 48/80 Kerja lah. adalah sama dengan 3/5. 3/5 ataupun 3/5. Jadi adakah pernyataan Syaril benar? So pernyataan Syaril sebenarnya adalah tidak benar. Okey, tidak benar. Alasan kerana sabi tu besar. Okey, tidak benar kerana nisbah sebenar adalah 3/5. Okey. So jadi ini adalah soalan untuk soalan yang terakhir bagi masteri kendiri. Okey. Jadi harap semua pelajar dapat mendapat manfaat daripada perbincangan pada kali ini. Okey. Sekian, terima kasih. Saya hentikan rakaman sekejap.